Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akila binti Abdullah. Nombor metri A168128. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit perkongsian ilmu dengan anda semua berkenaan dengan amsal hadis yang telah saya pilih. Jadi, apakah amsal hadis yang telah saya pilih itu? Amsal hadis yang telah saya pilih adalah berkenaan dengan hati. Apakah isi dalam amsal hadis ini? Hadis ini berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mathalul qalbi, mathalul risha, tuqallibuha ar-riyahun bifalatin. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan hati manusia ini umpama bulu yang dibolak-balikkan oleh angin. Jadi, apakah isi di sebalik amsal hadis ini? Apakah maksud di sebalik perumpamaan yang telah dibuat oleh Rasulullah ini? Jadi, di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua apakah isi di sebalik amsalnya. Di dalam hati manusia ini terdapat beberapa kedudukan dan di sini saya ingin berkongsi dengan anda semua beberapa perkongsian mengenai kedudukan hati manusia itu. Kedudukan hati yang terumbang-ambing di antara perkara baik atau buruk boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Apa itu kedudukan hati manusia yang telah dibahagikan kepada 3 jenis ini? Yang pertama adalah hati yang sentiasa dimakmurkan dengan takwa, yang sentiasa melakukan kebaikan, yang sentiasa melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati jenis ini akan sentiasa merasa tenang dalam setiap perkara yang dilakukan. Seterusnya, yang kedua adalah hati yang terabai dan terbiasa dengan hawa nafsu serta disaluti dan dicemari dengan keburukan akhlak yang keji. Maka hati seumpama ini adalah hati yang memasuki asap tebal lalu dia tidak dapat melihat apa-apa. Jenis hati yang ketiga pula adalah hati yang pada mulanya membawanya kepada keburukan. Kemudian apabila datang cetusan keimanan, mendorongnya kembali kepada kebaikan. Oleh itu, sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang umat Islam, sentiasalah didik hati kita ini agar sentiasa berada di dalam jenis hati yang pertama, iaitu hati yang sentiasa dimakmurkan oleh takwa, disucikan melalui proses-proses latihan dan sentiasa didekati dengan akhlak-akhlak yang baik. Oleh itu, apakah perkara yang boleh dilakukan oleh kita agar menetapkan hati kita ini sentiasa berada dalam jenis hati yang pertama, iaitu hati yang sentiasa dimakmurkan dengan takwa, yang sentiasa dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, adalah kita haruslah sentiasa mendidik hati kita ini dengan melakukan perkara-perkara kebaikan seperti sentiasa solat, melakukan solat sunat dan juga berzikir. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita juga boleh mengamalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar menetapkan hati kita sentiasa berada dalam agamanya, yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Maksudnya, kita hendaklah melatih diri kita ini, melatih hati kita agar sentiasa membuang segala nilai-nilai buruk dan sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendorong kita untuk berada di dalam kalangan-kalangan orang-orang yang beriman dan sentiasa tergolong dalam melakukan perkara kebaikan, kerana hati kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah kita berdoa kepada Allah
agar ditetapkan hati dan juga keimanan kita agar kita sentiasa berada di dalam kebaikan. Terusnya, saya meneruskan kepada jenis hati manusia. Di sini saya memberikan 3 jenis hati manusia, iaitu yang pertama, hati yang selamat dan bersih, iaitu qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim ini adalah hati orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan sentiasa mengutamakan Allah dan Rasul dalam setiap perkara yang dilakukan. Yang kedua adalah hati yang mati, iaitu hati orang kafir dan orang munafik. Hati ini mereka tidak mengenali Allah, tidak mengenali Rasulullah dan tidak menyembah Allah. Hati ini merupakan jenis hati yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang kafir, yang degil dengan kekufurannya, sebab itu mereka tidak mahu beriman. Seterusnya, jenis hati yang ketiga adalah hati orang yang beriman, tetapi hati dia sakit. Kenapa saya mengatakan hati ini hati sakit? Kerana hati orang yang beriman, yang fasik, yang bebas daripada kufur, tetapi masih dibelenggu dengan penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati adalah seperti riak, ujub, sum'ah, hubud dunya. Apa itu hubud dunya? Hubud dunya adalah cintakan dunia. Maka antara ketiga-tiga jenis hati ini, apakah jenis hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada masa kini? Hati-hati yang dimiliki oleh orang beriman pada masa kini adalah jenis hati yang ketiga, iaitu hati orang beriman yang fasik. Hati ini bebas daripada kufur, tetapi mereka kadang-kadang riak, ujub, sum'ah dan hubud dunya, cintakan dunia. Di dalam hati ini ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hati ini ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun pada masa yang sama, hati dan perasaan mereka cintakan dunia dan hawa nafsu itu mengatasi segala-galanya. Hati ini walaupun lebih baik daripada hati yang mati, iaitu hati orang kafir dan munafik, tetapi ia masih dibelenggu oleh penyakit-penyakit hati. Seterusnya, melalui perumpamaan hati ini yang telah saya terangkan tadi, saya ingin mengaitkan satu isu semasa yang boleh saya kaitkan dengan hati kita, hati manusia yang sentiasa berubah-ubah. Iaitu pada baru-baru ini kita mengetahui bahawa terdapat seorang usahawan kosmetik yang merupakan seorang maknyah, tetapi dia telah kembali ke pangkal jalan. Dan apabila telah kembali ke pangkal jalan, kemudian beberapa bulan selepas itu, ia telah kembali kepada melakukan berubah gendernya kepada bukan seorang lelaki. Jadi melalui isu ini dapat saya katakan bahawa hati manusia ini sentiasa berubah-ubah. Jadi apabila kita ingin berubah ke arah kebaikan, sentiasalah mendampingi orang-orang soleh, orang-orang baik. Jauhkanlah diri kita daripada orang-orang yang membawa kita kembali kepada jalan-jalan yang membawa kita kepada keburukan. Seterusnya, melalui hadis ini, beberapa pengajaran yang dapat saya kongsikan. Yang pertama adalah
kita hendaklah sentiasa berusaha dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menetapkan hati kita. Sekian, terima kasih. Saya harapkan perkongsian saya pada hari ini dapat memberikan sedikit manfaat dan juga ilmu yang baru kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Jaga hati kita, tetapkan hati. Moga kita tergolong dalam golongan yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.